Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Puan Yang Di-Pertua, soalan nombor 3. Minta izin menurun luka, masuk keli manca warna. Minta izin membuka langkah, jawab soalan nombor 3. Ni saya rasa bangga juga sebab dapat ni soalan pertama saya dan saya dapat jawab bekas Menteri Kewangan kita. Tuan Yang Di-Pertua, terdapat beberapa sebab utama atau faktor utama yang menyumbang kepada pengukuhan nilai ringgit sejak ditubuhnya Kerajaan Perpaduan pada 24 November 2022 sehingga kini iaitu tarikh terakhir 17 Februari 2023. Antaranya, pemulihan sentimen pasaran di peringkat global dan pemulihan keyakinan pelabur terhadap Malaysia selari dengan kestabilan politik berikutan tertubuhnya Kerajaan Perpaduan. Berhubung dengan dolar Amerika Syarikat pula, ringgit telah mencatat pengukuhan sebanyak lebih kurang 3.2% sejak 24 November sehingga 17 Februari yang lalu. Secara amnya, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor penyederhanaan dalam kekuatan dolar Amerika Syarikat. Ini berikutan jangkaan pasaran bahawa Bank Pusat Amerika Syarikat akan menaikkan kadar faedah secara lebih perlahan bagi menanangi risiko inflasi di Amerika Syarikat yang kini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan berterusan. Perkembangan ini juga telah menyebabkan pengukuhan nilai mata wang utama dan serantau. Prestasi ringgit turut mendapat kesan positif Tuan Yang Di-Pertua daripada berita pembukaan sempadan negara China pada 8 Januari 2023 yang telah diumumkan sejak pertengahan bulan Disember yang lalu dan sudah tentu berita tersebut telah menyumbang kepada prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tuan Yang Di-Pertua dan Dewan Yang Mulia, dalam tempoh ini meskipun terdapat kejutan luaran yang besar, namun KDNK kita, keluaran dalam negeri kita berkembang sebanyak 7% pada suku keempat 2022 dan seterusnya 8.7% bagi keseluruhan tahun 2022. Sementara itu, kadar inflasi pada bulan Disember 2022 telah menyederhana kepada 3.8% berbanding 4% pada bulan November 2022. Kadar inflasi bagi suku keempat tahun lepas juga secara keseluruhannya menyederhana kepada 3.9% berbanding 4.5% pada suku sebelum itu. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan dan saya nak ucapkan tahniah kepada beliau dan juga Kerajaan Perpaduan atas kejayaan nilai mata wang ringgit dapat menjadi lebih kukuh dalam satu tempoh yang singkat pada awal-awal pembentukan Kerajaan Perpaduan. Nilai mata wang ringgit telah pun bertambah lebih baik sebanyak lebih 10%. Sebelum sekarang telah sekarang adalah pada nilai RM4.43. Tapi apa yang lebih penting ialah bahawa keyakinan yang kita lihat, saya yakin dapat mengukuhkan itu nilai mata wang ringgit bukan saja berbanding dengan US dollar tapi juga dengan nilai mata wang ringgit lain. Tapi pada masa yang sama, di sini saya ingin tanya, apakah usaha untuk kita mengurangkan kebergantungan kepada dolar US? Contohnya bila kita lihat dari segi rakan perdagangan yang paling utama bukanlah Amerika Syarikat sekarang tapi adalah negara China. Bolehkah kita membenarkan dengan izin full convertibility di antara renminbi yuan dengan ringgit supaya kita boleh terus menjalankan itu transaksi secara langsung yang akan menjimatkan kos-kos transaksi. Pada masa yang sama, apakah kedudukan dan status Reserve Bank Negara? Adakah ia akan digunakan pada masa depan untuk memastikan bahawa nilai mata wang ringgit dapat dipertahankan? Dan sejauh manakah reserve telah pun digunakan untuk usaha ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jawab soalan
Ada dua soalan sebenarnya. Satu soalan tentang keterbukaan ekonomi kita dan keterdedahan our exposure to the fluctuation of the US dollar. Dalam aspek itu saya ingin saya suka hati menjawab bahawa negara kita memang berada dalam keadaan mengamalkan ekonomi terbuka dan kita sentiasa mempunyai hubungan dua hala yang baik sama ada dengan Amerika Syarikat ataupun dengan China serta negara-negara di dunia. Justru itu kita sudah tentu akan terus mengadakan kedua-dua hubungan dua hala yang baik tersebut bagi mengukuhkan kedudukan bukan saja kedudukan perdagangan tetapi juga kedudukan mata wang ringgit Malaysia. Soalan kedua ialah tentang intervensi pertukaran wang asing secara dua hala. Saya boleh menjawab di sini bahawa ya, ini merupakan antara instrumen yang digunakan oleh bank negara untuk menstabilkan ringgit Malaysia ketika berlaku tekanan di pasaran. Dan kalau boleh saya minta pegawai supaya memberikan maklumat lanjut tentang penggunaan intervensi pertukaran asing dua hala ini kepada Yang Berhormat Bahagian untuk menjawab soalan beliau dengan lebih detail lagi. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Machang. Terima kasih kepada Tuan Di-Pertua dan juga kepada Timbalan Menteri. Saya menyokong cadangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bahagian. Cuma saya nak tahu apakah status usaha kerajaan terdahulu pada 2014 untuk mewujudkan yuan clearing house dengan izin untuk membantu negara kita converted our ringgit directly to yuan dengan izin, tidak tanpa melalui pertukaran mata wang asing ringgit kepada dolar dulu. Ini dapat membantu perdagangan bilateral antara China dan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Machang dan atas soalan tadi. Malaysia memang sentiasa dalam perbincangan dan akan meneruskan perbincangan tersebut bagi seperti yang telah dimaklumkan oleh Bahagian, iaitu untuk tujuan kita mengurangkan pendedahan kita kepada perubahan yang tidak menentu di pasaran wang pertukaran wang dunia, terutamanya kepada dolar Amerika. Jadi dalam itu saya boleh menyatakan bahawa kita akan terus berusaha supaya kita membuka lebih lagi ruang kepada mata wang kita untuk dijadikan satu mata wang yang boleh berfungsi dengan lebih baik di dalam ekonomi dunia. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Dato' Hajah